Assalamualaikum dan hi, welcome to Biru Baby. So hari ini anda bersama saya Arif Ayat dan sekarang anda berada dalam segmen Mind Zone. Mind Zone merupakan satu segmen buah bicara yang kita jemput bersama panel-panel hebat untuk membincangkan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan mahasiswa, belia dan juga remaja. Pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang saya kira sangat menarik untuk kita bincangkan, iaitu student aktif untuk apa. Jadi pada hari ini saya tak betul seorangan. So, yang saya yakin pelajar Universiti Utara Malaysia sendiri sangat kenal dengan panel kita pada hari ini, iaitu bersama saya Dr. Masud Mahmudin, Dekan Pembangunan Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Arif? Saya Alhamdulillah naik berat 5 kilo. Ini penangan PKP semua lah ni. Ya, bang PKP. Ada apa khabar? Tak ada makan ke? Alhamdulillah, baru makan tadi pukul 1. Alhamdulillah. Ya, sihat lah. Semua macam mana di sana? Okay lah semua? Okay lah. Student assignment tu tak lari mana lah. Dia sentiasa ada assignment quiz. Tapi yalah, dengan kita dalam menghadapi norma baru ni, pelajar-pelajar pun kena dirilah dengan situasi semasa kan. Hari ni kita nak bercakap pasal student aktif kan. Ya, yeah. Bila cakap pasal student aktif, saya nak cakap kalau kita nak cakap mengenai universiti lah kan. Bila kita pelajar-pelajar masuk universiti ni, kita akan tengok pelbagai jenis pelajar-pelajar, pelbagai jenis kelompok pelajar ni. Satu kelompok pelajar yang saya kira sangat dikenali lah kan, itu kelompok pelajar perform. Pelajar-pelajar yang aktif ni, yang saya kira memang sangat menyelah aktif dalam join program-program yang dianjurkan di universiti. Ada sebilangan mereka juga yang mungkin mewakili universiti ke peringkat makum ataupun masum dan sebagainya, Doktor. Ya, Doktor, saya banyak isu saya nak sembang dengan Doktor. Tapi sebelum tu mungkin penonton pun nak tahu sebenarnya student aktif tu siapa sebenarnya, Doktor? Mungkin Doktor menjelaskan apa yang dimasukkan student aktif ni. Aktif dalam seni, kalau dalam bahasa kita, ialah orang yang simplenya ialah orang yang terlibat dengan aktiviti yang telah dianjurkan, yang dibuat oleh sama ada dari orang perseorangan ataupun group of student, group of staff sebagai contoh ya. So mereka terlibat sama ada di peringkat yang banyak ada. Sama ada di peringkat persilihan, di peringkat program dia di peringkat misalnya dia pelajar multimedia sebagai contoh. Dia nak buat program bagaimana dia nak improve kawan-kawan dia punya kreatif sebagai contoh, gunakan Adobe Photoshop sebagai contoh. So dia panggil a few group of student, buat sama-sama. Dia panggil dia punya orang-orang yang dipikirkan akan bantu pelajar-pelajar ini. So dah jadi satu aktiviti kepada pelajar tu. Ini di peringkat program kita belum cerita lagi di peringkat misalnya INASIS di mana skopnya lebih besar dan melibatkan mungkin lebih ramai orang. Kemudian di peringkat persatuan-persatuan sebagai contoh kita ada banyak persatuan, lebih dari 100 persatuan yang aktif di bawah HEP ini. Dan di peringkat school sendiri sebagai contoh. So kalau boleh saya ringkaskan apa yang dimaksudkan dengan aktif ni, mereka orang yang sentiasa terlibat secara kalau bukannya sebagai participant atau sebagai ahli sebagai contoh, mereka terlibat dari menyumbang sebagai idea atau memegang jawatan dalam gerak kerja tersebut atau dalam program tersebut. So dalam hal ni mereka yang aktif ini boleh dikatakan mereka non-stop. Bukan non-stop, maksudnya selepas satu bukan. Maksud saya dalam satu semester tu mereka ada saja yang boleh mereka buat, dan mereka merasakan mereka satu semester tu telah diisi dengan pelbagai, bukan saja dalam akademiknya tetapi yang non-akademik. Macam-macam kita boleh fikirkan aktivitinya, sama ada yang bersifat akademik atau bersifat sukan, bersifat kepimpinan, bersifat keusahawanan. Ini adalah semua jalur-jalur yang boleh kita fikirkan untuk membangunkan
mahasiswa itu secara keseluruhannya. Ya. So tadi kita dah tahu pasal siapa yang dikatakan mahasiswa aktif. Bukan saja dia aktif dalam kelas, tapi dia sebenarnya macam contribute something untuk ada association lah, macam kelab, persatuan dan sebagainya. Saya nak berkongsi satu pendapat daripada pengikut di laman Social Blueberry, iaitu daripada Nur Fariza Husna yang mengatakan student aktif untuk kuasai soft skills, bina keyakinan diri supaya mudah bergaul dengan orang ramai, belajar buat surat berjurat, contohnya macam jadi SU. Esok dah kerja nanti kita dah ada kemahiran ni dan boleh aplikasikan dengan betul. Betul tak doktor? Adakah, jadi saya nak tanya doktor, adakah banyak tu je manfaat yang akan diperoleh oleh student yang aktif atau sebenarnya lagi banyak ni? Sebenarnya apa yang ditulis oleh kawan kita tu baik, betul, dan sebenarnya lebih daripada tu sebenarnya. Kalau kita terlibat sama ada sebagai, bukan saja SU, kalau kita terlibat sebagai just biro-biro kecil sebagai contoh, ya, ataupun orang yang menyokong ketua biro tu sebagai contoh, lebih-lebih lagi lah kalau dia pengarah projek ke, bendahari ke dan sebagainya. Sebenarnya konsepnya kita terlibat secara sama ada apa saja jawatan atau apa saja yang kita pegang, ya, ialah bagaimana kita nak mengawal ataupun mengkontrol orang yang berbeza sini. Just imagine, kalau kita nak buat satu projek tu, projek tu memerlukan bukan seorang, mungkin lebih daripada 3-4 orang atau sampai mungkin 20 orang sebagai contoh. So setiap seorang daripada mereka mempunyai pemikiran berbeza, disebabkan latar belakang, mungkin disebabkan oleh pengalaman sebagai contoh. Mungkin ada abang-abang kita dah senior tu, dia dah tahu, dah pernah handle sesuatu program atau sesuatu projek sebagai contoh. So mereka dah dapat idea. So bila kita gabungkan dengan orang yang berbeza ni, maksudnya kita nak kontrol orang yang berbeza ni, dan akhirnya melalui perbincangan, melalui mesyuarat, melalui apa yang kita kenali sebagai untuk mendapatkan kata putus, ya, di antara ahli-ahli yang terdapat dalam projek itu, yang itunya akan menjadi gerak kerja kita dan akan menjadi titik seterusnya. Pengalaman tu datang bukan saja membuat surat macam kawan kita cakap tadi. Pengalaman tu yang lebih bermakna ialah bagaimana kita nak menghandle atau bukan menghandle, menguasai orang lain atau membantu mengawal orang-orang yang berbeza ni. Saya sebagai contoh, saya senior sebagai contoh, saya ada pengalaman, saya ada ego saya sendiri sebagai contoh. Kita junior pengarah projek. Macam mana kita nak kontrol kawan ni yang dah ada ego dia, kemudian dia ada lebih, rasa dia lebih bijak dan sebagainya. So benda tu bukan dapat untuk menulis surat ataupun dalam bentuk dokumen sebagai contoh. Benda tu adalah dari pengalaman, kita terlibat secara langsung, dan dari secara situ kita akan tahu, mematangkan, kita orang semacam ni, kita kena cara macam ni dan sebagainya. Kalau kita sebagai misalnya bendahari sebagai contoh, ya, atau yang menguruskan keuangan misalnya contoh, kita kena kontrol supaya duit yang kita terima ataupun belanjawan yang telah diluluskan oleh projek itu dapat disalurkan, dapat berjalan projek yang kita telah rancang itu. Kita kena kontrol supaya dia tak lebih atau kurang daripada apa yang telah ditetapkan seperti dalam mesyuarat. Dan saya rasa ini bukan hanya setakat menyediakan surat menyurat, ya. Kita nak jumpa orang sebagai contoh, kita nak pergi jumpa orang, nak dapatkan sponsorship sebagai contoh, ya. Kita kena tahu ada cara nak menangani ini. Ada psikologi manusia. Manusia tidak suka secara misalnya sebagai contoh, kita perlukan RM500 untuk menjalankan projek kita. Kita takkan jumpa orang tertentu, cik bagi RM500 kepada saya nak buat projek ni. Takkan kita nak jumpa orang macam tu kan? So kita ada psikologi kita. Ya, kita kena ada psikologi kita. Sebagai contoh misalnya kita start dulu dengan introduction kita. Tuan, kami ni dari pelajar UM, kami ada persatuan ni. So persatuan kami ni banyak melibatkan aktiviti Green Campus sebagai contoh.
So sepanjang tahun ni kita dah buat 10 projek dan kita akan merancang projek yang lebih banyak lagi untuk tahun. So nampak tak? Kita tak terus kepada tujuan kita menggunakan psikologi untuk memberi penerangan kepada orang yang akan memberi. So benda ni kita tak akan dapat melalui hanya dalam kelas mata-mata. Ya? Kita kena terlibat secara aktif, melibatkan secara bersama-sama dengan keluarga besar kita dalam projek tersebut, dan akhirnya kita akan dapat. Benda ni perlu ada training dan learning yang secara berterusan, dan akhirnya saya rasa sekiranya kita faham konsep tu, akhirnya dia akan menjadi satu add-on, nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita, dan akhirnya akan membantu pelajar bila keluar nanti, saya rasa. Ya. Kayaknya macam kalau saya suka dengar bila macam doktor cakap pasal student aktif ni, dia ada kaitan dengan pengalaman kan. Bagi saya macam menjadi student aktif ni sebenarnya the biggest manfaat yang kita akan dapat ialah pengalaman tu. Kan, kalau kita nak harap dalam kuliah saja mungkin tak cukup. Kan? Jadi kita nak juga soft skill. Mungkin kita nak tahu diri kita ni macam mana. Jadi dengan melibatkan diri dengan mana-mana program, mungkin sedikit sebanyak kita dapat pengalaman, dan macam doktor cakap tadi, macam mana kita nak gunakan psikologi kan, terutamanya dalam kita nak handle satu team dan sebagainya. Dan bukan sahaja jadi SU, bukan sahaja menari, even sekecil-kecil ESCO tu pun ada peranan yang sangat besar dalam satu organisasi tu. Betul. Dia sebenarnya orang yang kecil itulah yang akan memberi impact yang besar kepada organisasi, kepada team tu. Dan akhirnya dia akan menjadi titik penting kepada sama ada berjaya atau tidaknya. Of course lah, pengarah itu kena tahu direction dan sebagainya, tapi orang yang akan menjalankan benda tu adalah orang yang ex-Wesco ni lah, yang akan minta kawan ni, boleh tolong aku tak? Jom kita pergi jumpa, cari meja ni, meja tak cukup, atau jom kita jumpa pensyarah ni, boleh tak? Dia jadi sebagai kita punya panel kita sebagai contoh. So inilah orang-orang yang akan menggerakkan, orang-orang yang penting sebenarnya bagi saya untuk menggerakkan projek itu untuk berjaya atau tidaknya projek itu. Mungkin saya boleh juga kongsikan sedikit juga. Mungkin dengan keadaan berlakunya kemajuan teknologi kan. Saya nampak secara peribadi, saya nampak sebenarnya kita sekarang ni makin kurang dalam kemahiran berkomunikasi. Kita selalu sangat dengan gadget dan sebagainya, kita selalu sangat berkomunikasi secara dalam maya. Jadi mungkin bila kita menjadi aktif, kita akan terdedah dengan berlakunya satu situasi yang di mana kita perlu berkomunikasi secara face to face. Kan, mungkin daripada situ juga kita akan belajar macam mana untuk kita berkomunikasi dengan orang dengan cara betul, macam mana nak dapatkan sponsorship dengan betul, macam mana dan sebagainya lah. Banyak lah kalau nak cakap pasal manfaat aktif ni kan. Okay, baik, sebenarnya saya nak kongsi lagi, ada juga pendapat daripada rakan kita, iaitu daripada Putri Nur Syazwani. Dia kata student aktif sebab mereka rasa bukan akademik je yang penting, tapi kemahiran lain-lain juga. Selain itu, mereka boleh release tension kalau mereka aktif di kelab yang mereka pilih. So itu yang dikatakan oleh rakan kita tadi. Jadi Doktor, saya nak tunjukkan satu persoalan lah. Kalau ada pandangan atau pendapat daripada si bilangan mahasiswa ni yang menganggap akademik lebih penting. Academic is everything. Something like that. Saya nak share juga pengalaman saya. Memang masa saya first degree saya dulu, memang itu yang saya tekankan. Pemikiran kita tak berbeza ya. Maksudnya masa saya mula masuk buat degree, first degree tu, saya fikir saya just nak concentrate dengan akademik saya, nak jaga CGPA saya supaya dia tak jatuh. Ya, betul. Memang ada. Tapi at the end of the day, bila saya fikir, masa tu saya buat diploma ya, untuk bertahun. Saya habis diploma, saya sangat rasa takkan saya masuk universiti ataupun masa tu diploma, takkan setakat itu saja saya kewujudan saya di universiti tu. Memang akademik penting. Memang antara satu perkara yang dicari di luar sana ialah akademik. Tapi akademik jika tidak disokong, tidak disupport, tidak ditunjangkan dengan ciri-ciri yang lain, sebagai contoh macam Arif kata tadi, dia pandai mencari sponsorship, dia pandai bercakap dengan orang dan sebagainya,
kita tak mau pelajar-pelajar kita hebat. Misalnya kita keluarkan pelajar-pelajar macam first class sebagai contoh dengan CGPA 4.0 dengan 3.9 bekerja, dia tidak mampu mengeluarkan pandangan dia. Kita ikut lah, apa bos kata kita ikut je. Organisasi akan jadi tidak ke mana. So itu isu dan masalahnya kalau kita tidak ada skill-skill yang sepatutnya ada yang perlu ada sebagai kita bekerja sebagai contoh. Saya akan tunjuk benda ni sebagai pekerja sebab at the end of the day kita semua akan keluar dan akan dapat ijazah masing-masing dan majority daripada kita akan keluar untuk bekerja dan kita adalah yang mencari pekerja. Tak kira lah sama ada kita bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Ya. Tapi kan Doktor, mungkin ada juga pandangan daripada pelajar-pelajar yang mungkin menjadikan akademik sebagai sasaran utama mereka, menganggap bahawa kurikulum juga dah memadai untuk mengasah soft skill. Ke sebenarnya salah tanggapan tu? Kurikulum membantu sedikit, tapi kalau kita tengok ujian sekarang kurikulum kita tanya diri kita sendiri lah, kurikulum kita pergi untuk apa? Ya, untuk dapat grade juga at the end of the day, betul? Dapat A, B ke, ya. Tujuan asalnya roh kita buatkan kurikulum tu ialah yang tadi tu. Kita nak embeddedkan skill-skill yang mungkin tidak ada terdapat dalam kelas. Tapi bila koki itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk dapat grade yang baik, ya, at the end of the day kita dapat A, B, C dan sebagainya. So dia tak ke mana. I mean dia tidak mendapat, benda tu tak memberi impact kepada pelajar dan akhirnya benda tu hanya semata-mata macam akademik biasa, ya. So saya merasakan kita belum menambah lagi apa yang ada pada kokik tersebut, ya, dengan melibatkan diri secara aktif. Sama ada banyak ruang-ruang dan peluang yang begitu luas di kampus kita, sama ada terlibat dengan persatuan ataupun terlibat dengan di peringkat INASIS sebagai contoh. Banyak INASIS membuat aktiviti. Kalau dalam setahun tu mungkin lebih 100 aktiviti dalam setahun dia boleh buat. So just imagine benda tu. Dan persatuan-persatuan pun, majority of persatuan kita pun persatuan yang sangat aktif. Mereka pun juga membuat aktiviti dari sekecil-kecil aktiviti sehinggalah sebesar-besar, melibatkan conference, melibatkan universiti-universiti asing. Mereka telah buka minda mereka kepada yang lebih besar, ya. Mereka boleh belajar daripada skop daripada negara-negara luar sebagai contoh, universiti-universiti luar. Misalnya pelajar-pelajar kita buat conference di joint venture dengan negara di universiti di Indonesia, universiti di Thailand sebagai contoh, untuk datang jemput sini, mereka membincangkan tentang isu-isu kemahasiswaan, isu-isu tentang akademik, isu-isu tentang kemanusiaan. So benda-benda besar dan jiwa mereka akan jadi besar. Apakah mereka akan mahukan direction untuk negara mereka 10 tahun akan datang, atau ke mana dunia ini akan dibawa, sebab mereka lah yang akan membawanya nanti ke mana arah tuju manusia ini sekiranya tidak di training, tidak dibetulkan daripada sekarang. Itu artinya saya rasa tarikh sangat-sangat besar dan yang ini perlukan orang yang berjiwa besar untuk merasakan okay, we have to do something. Walaupun sedikit, kecil, tapi we have to start with small thing dan akhirnya kita akan berjaya untuk membantu kawan-kawan kita di seluruh dunia. Ya. Saya terus terang, Arif, benda ni memang wujud. Saya rasa memang wujud. Saya tidak menafikan benda ni. Tapi pada masa yang sama, at the end of the day, kalau kita ingin menghasilkan terbaik ataupun ingin, itu yang saya cakap tadi, jika kita berjiwa besar, kita akan fikirkan bukan untuk kita fikirkan lebih besar daripada luar daripada itu. Fikirkan tentang negara kita, ya, dunia kita dan sebagainya. So kalau misalnya kawan tu dapat kerja because of dia ada kabel sebagai contoh, padahal kawan tu tak boleh buat apa pun, kecuali kalau dia memang hebat lah, sebagus apa yang pelajar, tak ada masalah. Tapi kerisauan saya kalau misalnya pelajar yang dipilih itu melalui kabel tu, dia tidak boleh buat kerja, ya. Itu sangat besar dan akhirnya dia akan menyebabkan struktur organisasi akan pincang disebabkan ketidakmampuan kawan ni. Kita boleh pilih lah kawan tu, mungkin sebagai contoh, mungkin setahun dua dia boleh bekerja baik, tapi dan akhirnya gradually dia akan
konten kerja dengan macam-macam isu dan sebagainya. Padahal kita dah awal-awal tu kita rasa dia memang mungkin lah mungkin dia yang sesuai. Tapi itulah, kita tak mahu keadaan ini berlaku, dan ini yang menyebabkan sesuatu organisasi itu akan pincang, akan jatuh dan menyebabkan the whole system tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya menyebabkan the whole mekanisme yang kita cuba untuk membantu dan sebagainya akhirnya akan menyebabkan tak ke mana. So macam saya cakap, saya tidak menafikan mungkin keadaan ini ada berlaku disebabkan oleh sebab saingan yang sangat tinggi sekarang ini dengan orang yang banyak, dengan keadaan sekarang ni. Tapi saya rasa insyaAllah I think kita akan menang juga, walaupun kita ambil masa yang lewat. Sebagai contohnya, kita pergi dah berpuluh-puluh interview baru dapat satu interview sebagai contoh, ataupun akhirnya kita dapat kerja. Yang penting bagi saya kat sini ialah kalau saya sebagai majikan, sebagai contoh saya majikan, saya akan tanya dia apa yang you boleh sumbang kepada kami, dan itu yang saya akan tanya daripada karakter dia yang pertama, sifat-sifat dia untuk mau belajar, mau memperbaiki diri dan sebagainya. Akhirnya dia, sifat-sifat ini akan melimpah ke kawan-kawannya. Kemudian dia mahu menyumbang bagaimana dia nak memperbaiki lagi keadaan organisasi, dan itulah sebenarnya yang kita cari. Itu sebenarnya yang kita cari, bukan orang yang bekerja disebabkan oleh kabel yang besar tadi yang kita sembang tadi. Kalau kabel besar ni, kalau setakat tidak mampu bekerja, saya rasa kita akan menghabiskan boreh kita. Bagi saya, Arif ada point out tadi kaitan dengan pengurusan masa ni. Kita perlu sedar bahawa tak kira lah apa saja pun yang kita buat, setiap orang akan diberikan 24 hours sehari. So tak ada lebih, tak ada kurang setiap orang daripada kita. So bagaimana kita menguruskannya, itu yang penting sebenarnya. So kalau kita pandai menguruskan masa tersebut untuk belajar, untuk aktif dan untuk berehat sebagainya, kita berehat dengan pergi ke pusat sukan dan sebagainya. Semua tu kalau kita rancang dengan baik, insyaAllah saya rasa tidak ada isu. Cuma ada kegagalan kita ialah kegagalan yang tidak pernah merancang apa yang kita nak buat. Terutamanya bagaimana kita nak buat rancang 4 tahun kita belajar di UM sebagai contoh. Masa yang dirancang dengan baik adalah satu key point yang penting untuk kejayaan kita. Itu saya pernah, ini adalah observation saya sepanjang saya berada di UM ni. Dan sebagai contoh tanpa memberi nama, ada pelajar-pelajar kita di peringkat STP dan juga matrik. Mereka ni semua fall flat. Mereka pelajar-pelajar yang hebat. Bila dia masuk UM, mereka dah hilang fokus, tak tahu apa dia nak buat dan sebagainya, tiada of course tidak merancang dengan baik dan sebagainya, menyebabkan mereka hanya keluar daripada universiti sebagai second class upper, which is saya sangat-sangat terkejut. So apa yang bila saya kaji, bila saya tengok balik dia punya apa yang menyebabkan dia hanya macam macam kawan kita tadi lah, dia tidak terlibat. Dia pergi ke kelas hanya untuk pergi kelas, makan, kemudian dia tidur balik, pergi ke kelas dan sebagainya. So itu dia punya rutin dia. Itu dia punya rutin yang sangat berbahaya. So dia tidak merancang apa lagi kepentingannya, apa lagi yang perlu dibangunkan sepanjang dia berada di universiti ini, which is the most important, yang macam kawan-kawan Izura, Putri, Malik semua bercerita tentang soft skill mereka yang perlu dibangunkan, yang perlu digilap, yang perlu diperkembangkan. Semua itu perlu ada masa-masa yang kita perlu berikan kepada diri kita. Masa untuk belajar, masa untuk kita improve diri kita, masa untuk berehat dan sebagainya. So, semua itu perlu dirancang dengan baik dan perlu kita kena tanya dengan kawan-kawan, tanya dengan guru-guru bagaimana cara yang terbaik. Setiap orang ada cara yang masing-masing. Kita tak boleh tiru macam kawan sebelah sebagai contoh, ataupun kawan di depan bilik kita sebagai contoh. Mereka ada cara masing-masing. Saya pernah tengok kawan saya tidur masa belajar dulu, masa diploma saya ni, dan dia sangat hebat.
exam semua dapat A. Kita ni pula macam-macam dan sebagainya kan. So saya tanya, Halis tadi macam mana? Tak, dia cakap itu. So just imagine setiap orang punya karakter yang berbeza. So kita tak boleh ikut macam kawan kita. Kita kena adjust dengan kemampuan kita, dengan kelebihan kita. Kalau misalnya sebagai contoh, kita tak boleh selepas pukul 10 saya tak boleh dah, saya cakap. Katakan saya tak boleh, saya kena tidur. Okay. So maksudnya aktiviti kita mesti bermula dari pukul 8 pagi ataupun 6 pagi sehingga pukul 10 malam. So kita kena bahagikan masa-masa kita mengikut keperluan dan selepas pukul 10 and then kita tidur dan sebagainya. Dan saya ada terbaca juga 8 jam is just nice masa untuk kita berehat. Ada setengah orang pun mungkin 4 jam cukup, tapi bagi saya untuk kita boleh menjadi lebih aktif, dan saya rasa sekurang-kurangnya 5 atau 6 jam tu mungkin enough untuk kita sebagai dewasa untuk tidur lah, untuk berehat. Kita sebagai pelajar ni perlu aktif dalam arti kata di mana bukan saja akademik kita berjaya, kita perlu berjaya juga non-akademik ataupun di luar bilik darjah tu ya. Sebab di luar sana kita ada dua benda elemen yang akan dinilai oleh potensial organisasi macam kita. Pertamanya adalah akademik kita, ya. Yang keduanya adalah skill yang kita ada. Yang kedua-dua ni akan dinilai adakah kedua-duanya akan memberi sumbangan balik kepada organisasi. Kita kena ingat kalau kita semua sebagai owner organisasi ataupun syarikat tersebut, duit yang kita laburkan kepada orang yang kita nak cari itu ada tak berbaloi aku hire hang dengan gaji 2,000 sebulan dan menyumbang tak balik kepada organisasi sebagai itu. So kita kena fikir bagaimana owner syarikat tersebut atau ketua dalam organisasi tersebut. Macam itulah kita. So bagaimana kita nak memenuhi ini ialah kita kena sediakan diri kita dengan dua-dua benda tadi. Dan lebih-lebih lagi yang skill yang kedua ni, ya. Sebab skill yang kedua ni kadang-kadang agak sukar sebab dia memerlukan latihan dan sebagainya. Ya? Kita perlu pandai bercakap dengan orang, macam mana nak berorganisasi, ya. Macam mana nak menguruskan projek sebagai contoh, macam mana nak jadi MC, macam mana nak semua tu bukan mudah. Macam Arif ni pun kadang-kadang tadi takut juga, tapi kita kena start from something, ya. Jangan takut untuk mencuba satu benda yang baru, sebab kalau kita takut dan akhirnya kita akan jadi macam apa yang ada saja, ya. Kita tak akan berubah ke mana, ya. So macam air lalu tu, ya, kalau dibiarkan saja air itu akan jadi bersih. Air itu akan mengalir menukarkan air yang lama. Tapi kalau air yang kita simpan dalam air yang takung, dalam baldi dan sebagainya, akan satu masa dia akan jadi busuk. Ya? So kita perlu mengalir, kita selalu perlu berubah, memikirkan apa lagi yang baru, apa lagi kita boleh improve, apa lagi yang boleh kita menyumbangkan kepada orang lain, ya. So these are the things, ini fitrah manusia, ya. Dia nak sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang akhirnya menyumbang. So we have to think up to that extent. Kita pada masa yang sama, saya minta semua pelajar berjiwa besar, jangan terlalu kungkung kepada pemikiran kita kepada satu-satu saja. Fikir apakah efek benda ni kepada 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, atau kepada UUM sebagai contoh, ataupun kepada negara kita, ataupun kepada dunia sebagai contoh. Kalau kita nak buang sampah sebagai contoh, walaupun kecil, tapi kita kena fikir, kalau sekecil ni dan ada 14,000 orang pelajar membuat benda yang sama, dia akan jadi bukit yang sampah yang akan menyakitkan mata, memekakkan hidung kita, memekakkan telinga, membesarkan hidung kita. So just imagine benda tu, dan itu yang kita kena fikir. Apa orang lain, apa yang kita nak supaya orang nak terima kita. So these are the things yang kita perlu fikir.